Kenapa 40 amalan mudah menurut sunnah? Pertamanya kerana orang minta saya tulis amalan-amalan mudah yang ada dalam hadis. Saya pun minta sahabat saya Ustaz Mustafa tengok hadis-hadis yang boleh disaring untuk saya syarahkan. Ya. Kemudian kenapa 40? Kenapa 40? Di sana ada riwayat daripada hadis yang menyatakan kelebihan orang yang memelihara 40 hadis terhadap umat. Nabi SAW diriwayatkan sebagai berkata, man hafiza ala ummati arba'ina haditha kutiba faqiha atau kama qala. Sesiapa yang memelihara 40 hadis ke atas umatku, maka akan ditulis dia itu sebagai orang yang faqih. Dalam riwayat yang lain disebut yub'atsu fi zamratil fuqaha wal ulama. Dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat nanti dalam kumpulan fuqaha dan ulama. Ada juga riwayat yang sebut Nabi akan jadi saksi bagi dia nanti di akhirat dan akan menjadi syafi', syahidan wa syafi'a. Syahid, Nabi akan jadi saksi untuk dia, untuk bela dia, dan Nabi akan jadi pemberi syafaat kepada dia di hari akhirat. Tetapi kesemua riwayat-riwayat ini dinilai dhaif oleh para ulama. Al-Imam Ad-Daraqutni menyebutkan riwayat ini dhaif. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan kesemua riwayatnya dhaif. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayatnya dhaif walaupun matanya masyhur. Al-Imam Ibn Mulaqin juga menyebutkan riwayatnya dhaif. Imam Nawawi itu mazhab Syafi'i lah. Kan? Jadi Baihaqi itu pun tonggak juga lah muhaddisin dalam mazhab Syafi'i. Jadi mereka seakan-akan sepakat, tak ada khilaf, mengatakan riwayat yang menceritakan kelebihan orang yang menghimpunkan 40 hadis untuk dihafal oleh umat, untuk dipelihara oleh umat ni sebagai dhaif. Dah kalau dhaif buat apa dia orang amal? Inilah yang disebutkan di amal dalam fadailul amal. Maksudnya apa? Maksudnya hadis tu tak boleh kita confirm dan pasti kata memang daripada Nabi, tak boleh. Sebab tu tadi pun saya sebut dengan berhati-hati, diriwayatkan sebagai berkata, kerana hadis tu tak sahih. Hadis tu tak sahih. Jadi bila tak sahih, ulama amal kerana menurut mereka memelihara 40 hadis untuk disampaikan kepada umat ada kelebihan. Kalau tak ada kelebihan khusus pun kelebihan umum ada. Sampaikan hadis kepada orang ada fadilat. Dalam riwayat yang hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, naddarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami', farubba muballighin aw amin sami'. Moga Allah menceriakan wajah orang-orang, menceriakan orang-orang yang mendengar kalamku, menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya kepada orang yang lain seperti mana yang dia dengar. Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis itu lebih faham daripada orang yang menyampaikan. InsyaAllah Ta'ala bagi keistimewaan. Dan dalam riwayat ni, dalam hadis ni, Nabi SAW tak sebut berapa hadis. Nabi kata, mendengar kalamku, hafal, faham, sampaikan pada orang lain. Cukup untuk mendapatkan fadilat. Allah menceriakan wajahnya. Allah bagi dia, orang kata apa, keindahan tubuh badan, kesihatan, keafiatan, mungkin di dunia, mungkin juga fadilat di akhirat, dengan makna mereka ceria dengan ganjaran yang Allah Ta'ala beri kepada mereka. Dan mungkin dua-dua juga, mungkin dua-dua juga. Maka ada kelebihan yang umum. Cuma kelebihan yang khusus 40 hadis tak sahih. Tapi ulama kumpul juga 40 hadis. Dengan harapan kalau riwayat yang 40 ni betul, kami dapatlah kelebihan yang disebut dalam hadis yang dhaif ni. Sebab hadis yang dhaif ni dia bukan palsu. Bukan semua hadis dhaif tu palsu. Tapi semua hadis palsu tu dhaif. Dhaif tu dia ada banyak. Bukan semua hadis palsu, bukan semua hadis dhaif tu palsu. Tapi semua hadis palsu dhaif. Maksud dhaif tu payung besar dia.
Dalam payung besar tu ada macam-macam jenis. Dhaif yang ringan. Dhaif yang ringan ni kita cuma tak confirm dia daripada Nabi. Kita cuma kata nak kata dia daripada Nabi ni macam tak berapa confirm lah kan. Jadi diamalkan. Kalau betul memang daripada Nabi, alhamdulillah kita dapat fadilat tu. Kalau tak betul pun tak apa. Sebab kita bukan buat amalan baru. Memang ada dah kelebihan sampaikan hadis pada orang lain yang disebut dalam hadis yang hasan. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW kata apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Maka sebab tu kita melihat ulama-ulama ni memang tulis hadis 40. Ibnul Mubarak ada tulis, Mulla Ali Al-Qari ada tulis, dan yang paling glamour Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab dia Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab hadis 40 ni ada banyak. Jadi sebab itulah kita nampak. Okey. Maka sebab tu saya sebut budaya menghimpunkan 40 hadis sememangnya merupakan budaya ulama muhaddisin zaman berzaman. Ini kerana terdapat hadis yang menceritakan mengenai kelebihan menghimpunkan 40 hadis untuk umat, walau bagaimanapun hadis tersebut dhaif. Buku ni menghimpunkan 40 amalan mudah menurut sunnah. Ia menghimpunkan amalan-amalan harian yang mudah untuk dipraktikkan. Tujuannya supaya setiap Muslim dapat mengamalkan sunnah dalam kehidupan seharian. Nikmat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan antara nikmat terbesar yang Allah kurniakan kepada seorang Muslim. Dan bila kita dapat amal sunnah dan kita tahu kita amal tu kerana Nabi suruh, kita akan dapati nikmat dalam beramal tu. Dan kita akan dapati nikmat. Sebab apa? Sebab Nabi suruh. Nabi anjurkan. Saya buat benda ni sebab Nabi yang bagi tahu kat saya benda ni Allah Ta'ala suka, Tuhan suka. Maka kita mempunyai keyakinan. Kita buat ni tak sia-sia selagi mana kita ikhlas. Kerana Nabi yang suruh. Nabi lebih tahu berkenaan dengan agama apabila berkaitan dengan perkara-perkara akidah dan ibadah dan juga hukum hakam. Maka sebab tu kita dahulukan apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, ulama silam sanggup mengembara jauh semata-mata mahu mencari sepotong hadis. Kan dulu saya pernah cerita kan, Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan, inni la asiru masirata yaumin wa lailah li ajlil hadithil wahid. Aku sanggup bermusafir perjalanan satu hari satu malam hanya semata-mata kerana nak menuntut satu hadis. Nak tuntut satu hadis, sanggup jalan. Bukan jalan macam sekarang ni. Jalan macam sekarang ni naik Alphard, naik Velfire. Zaman dulu kadang-kadang jalan kaki. Dan ada muhaddisin yang berjalan daripada Rai, daripada Khurasan, daripada bumi Iran sampai ke Mekah jalan kaki. Kan? Kita kadang-kadang nak jalan kaki. Ekstrim punya kita jalan kaki bila? Ekstrim punya jalan kaki. Waktu buat haji ya. Itu pun rasa, ya Allah dah tak larat dah, ya Allah. Ulama zaman dulu jalan kaki daripada Iran, Bandar Rai tu sampai ke Hijaz, sampai ke Semenanjung Arab, jalan kaki. Ada yang kencing darah, kencing berdarah kan? Ada yang minum air je, tak makan-makan. Sebab apa? Kalau makan akan terlepas kelah hadis. Kita makan sampai terlepas kelah hadis. Itu kita lah. Dah lepas? Oh lemah, aku makan lah tadi. Tu beza kita. Sebab tu kita gemuk.